ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Hadis yang ke-30 daripada Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan perkara-perkara yang fardu, maka janganlah kamu mengabaikannya. Allah telah menetapkan hudud ataupun batasan-batasan, janganlah kamu melampaui batasan itu. Allah telah mengharamkan perkara-perkara, janganlah kamu melakukan perkara yang diharamkan itu. Dan Allah telah mendiamkan ataupun tidak menyebutkan tentang beberapa perkara kerana rahmat ke atas kamu, bukanlah kerana lupa, maka janganlah kamu mencari-cari perkara yang telah Allah diamkan. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Daraqutni dan juga selain daripada. Jadi hadis yang ke-30 ni, hadis kita ada banyak, hadis ada 30 lah, 32 tahun lah juga. Alhamdulillah. Dia itulah, menuntut ilmu ni satu proses yang dia perlahan-lahan. Dan dalam menuntut ilmu tu mungkin proses tu perlahan. Sebelum sempurna proses tu, ada orang yang mati dulu, ada orang yang berhenti, ada orang yang datang di tengah-tengah. Itu sunnah dalam menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ni sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Saya sebelum masa datang Qatar mula-mula antara satu sebab yang saya fikir bila datang Qatar, datang sini akan kurang peluang untuk membaca. Sebab ialah bila mengajar, saya kena baca. Jadi di samping faedah mengajar, faedah diri sendiri juga kena membaca sebelum mengajar. Jadi di Penang dulu, lepas graduate, sebelum datang sini, banyak kelas. Hampir setiap malam ada kelas. Jadi hampir setiap malam kena membaca. Dan bila saya mengajar kat Penang, masjid-masjid dengan kawan-kawan, saya biasa pilih buku-buku yang tak sama dan buku-buku yang saya nak baca. Jadi saya mengajar di Penang dulu, buku yang pelik-pelik yang orang tak ngajar. Ahkamul Quran oleh Ibnul Arabi, Nailul Awtar oleh Syaukani. Walaupun kadang-kadang orang yang dengar tu bosan, sebab benda tu orang tak belajar, benda detail betul. Kalau tuan-tuan baca Syaukani kan, Nailul Awtar, perbahasannya cukup detail, jauh lebih detail daripada fiqh sunnah Syed Sabiq. Tafsir sama juga. Kalau kita baca Ibnul Arabi, perbahasannya cukup mendalam, berbeza dengan tafsir-tafsir yang ringkas. Jadi itu peluang saya membaca juga lah bila mengajar. Itu juga di sini. Bila kita baca buku Jami'ul Ulum wal Hikam, sebagaimana saya sebut, kita dah bincang dulu, ini adalah buku syarah hadis 40 yang paling detail. Kalau sahabat-sahabat yang ada buku ulasan oleh Utsaimin dan sebagainya kan, ulasan dia ringkas je, kita baca sekejap je kita boleh faham. Tetapi bila kita baca buku Ibn Rajab Al-Hambali ni, perbahasannya cukup mendalam. Kadang-kadang benda yang kita bosan, dia ulang ataupun dia bagi contoh-contoh yang jauh sikit kadang-kadang.
Dan faedahnya, bila kita baca buku-buku begini, pengetahuan kita luas. Bukan sekadar hadis-hadis yang kita baca, kita juga belajar ataupun kita juga lihat cara untuk memahami dan merealisasikan hadis ni bila berdepan dengan hukum hakam yang berbeza. Sebab tu saya ingat, kalau tuan-tuan masih ingat, sepanjang 30 hadis ni banyak benda yang kita cerita. Kita cerita tentang ibadat, kita cerita tentang akhlak, kita cerita tentang akidah, kita cerita tentang hubungan sesama Muslim. Jadi seolah-olah kalaulah kita duduk dalam satu situasi yang kita tak ada hadis, dengan 40 hadis ni ataupun 50 hadis ni, kalau kita habiskan, kurang-kurangnya kita tahu apa yang perlu kita buat. Sebab itu tujuan hadis ni. Namanya Jawami'ul Kalim. Perkataan-perkataan yang sikit tapi maksudnya luas. Jadi bila kita baca ni, mudah-mudahan paling kurang bila kita ada dalam satu situasi tu, kita tahu apa kita perlu buat. Kalau orang perlukan nasihat, memang perlukan sangat nasihat agama, tak ada pilihan lain antara dua. Bila kita baca hadis-hadis ni, kita nampak dalam situasi ini yang perlu dibuat. Boleh jadi kita salah juga kadang-kadang, tetapi dia memberi gambaran umum tentang tingkah laku orang Muslim. Itu cerita sikit lah. Saya masa sampai Qatar, balik pada cerita sikit. Sampai di Qatar 3 bulan pertama, saya tak jumpa orang Malaysia. Jadi antara satu benda yang buat terkilan juga masa tu, hilang ruang untuk membaca. Sebab baca sendiri bosan lah, 2-3 hari boleh baca, lepas tu kita pun malas. Jadi bila ada kelas macam ni, dia akan tekan kita kena baca juga. Tak baca nak cerita apa, takkan nak main-main. 3 bulan pertama, tak ada kawan Malaysia, cakap Melayu masa telefon, mak kat rumah je. Sampai, kalau tak silap, yang first kali saya jumpa, apa nama, kita jumpa first kali kan? Dengan Haji Sufian. Tu yang first kali jumpa orang Malaysia, pergi makan malam. Dan lepas tu jumpa Haji Megat. Lepas tu baru bermula. Sampai sekarang hari ni, berbincang Haji Rahman tadi, tiap-tiap malam, kalau tak kerja kuliah, tak kerja kuliah. Bila tengok-tengok jadual bulan 5 ni, kira 31 hari kerja lah. Penuh betul bulan 4, bulan 5. Jadi tak apalah, kita teruskan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak usaha kita ni, Allah bagi ganjaran kepada kita bersama. Sama ada dalam bentuk ilmu, ataupun dalam bentuk pahala, ataupun dalam bentuk keberkatan kepada rezeki dan usaha kita. Baik, hadis yang ke-30. Hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni. At-Tabrani juga riwayatkan hadis ini dan disebutkan oleh Al-Baihaqi, Al-Khatibul Baghdadi dalam buku-buku yang lain. Jadi hadis ini tidak ada dalam kutub sittah, tetapi dia satu hadis yang penting. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini sebagai salah satu daripada hadis 40. Kata An-Nawawi, hadis ini hasan. Tetapi ialah ulama berbeza pandangan tentang maksud hasan pada At-Tirmidzi sebagai contoh. Cuma An-Nawawi mungkin mengikut ta'rifan lain. Hasan bererti hadisnya okey, dia tidak sampai ke tahap lemah, tapi dia juga tidaklah betul-betul kuat untuk sahih. Cumanya kalau dinilai hadis ini, dia ada beberapa kelemahan. Satu kelemahannya, yang meriwayatkan hadis ini daripada Abu Tha'labah Al-Khushani adalah Makhul. Makhul seorang tabi'in yang dia pernah berjumpa dengan Anas bin Malik. Dan Makhul adalah orang yang hebat. Dikatakan di zaman dia, di Syam, dia orang paling hebat. Tak ada orang lebih hebat daripada dia dalam fiqh di Syam pada zaman dia. Tetapi Makhul ada satu masalah. Masalahnya, dia suka meriwayatkan secara irsal. Maksudnya, dia sembunyikan nama guru dia, dia ambil daripada atas guru dia. Jadi bila dia buat irsal, kita tak tahu dia dengar hadis ni daripada siapa. Ini masalah Makhul. Dia tak jumpa ramai sahabat Nabi, tapi dia riwayat daripada mereka. Antaranya Abu Tha'labah Al-Khushani yang kita sebut, Abu Darda, Abu Hurairah, ada juga diriwayat daripada Abu Bakar, daripada Uthman dan sebagainya. Banyak, cuma dia tak pernah berjumpa dengan mereka. Jadi ini namanya irsal ataupun inqita'. Sanadnya terputus. Maka sebab itulah hadis ini, walaupun An-Nawawi katakan dia hasan, sanadnya adalah sanad yang terputus. Mungkin dia hasan disebabkan
ada hadis-hadis lain yang sokong dia. Dia boleh jadi hasan disebabkan itu. Tetapi kalau nak nilai sanad hadis ni, dia adalah sanad yang terputus. Sebab makhul ikut pandangan yang paling kuat tidak berjumpa dengan Abu Tha'labah Al-Khushani. Ada dalam hadis Muslim satu hadis. Makhul juga riwayatkan daripada Abu Tha'labah Al-Khushani. Tetapi itu bukan hadis utama. Dia hadis yang tawabi', yang duduk di bawah. Hadis untuk sokong hadis utama. Ini nanti lain kali kita boleh cerita dengan detail tentang Sahih Muslim. Imam Muslim rahimahullah, apabila dia bawakan hadis-hadis yang sokong hadis utama, boleh jadi dalam hadis yang sokong ni beberapa kelemahan, tetapi maksudnya sama dengan hadis utama dalam setiap bab. Itu dalam Sahih Muslim. Tapi berbeza dengan Sahih Bukhari. Imam Bukhari bila dia bawa hadis dalam sahih dia, hadis-hadis yang dia bawakan adalah hadis yang sahih, melainkan hadis yang dia buat bab. Contoh kalau baca Sahih Bukhari, ada hadis yang dekat bab dia tulis hadis tu. Lepas dia letak bab, dia tulis terus hadis. Hadis ni mu'allaq, dia tak ada sanad, ataupun sanad dia terputus. Contohnya Al-Bukhari kata daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda sekian. Jalan di antara Al-Bukhari sampai Abu Hurairah ada ramai rawi yang kita tak tahu siapa. Jadi para ulama katakan ini tidak termasuk dalam Sahih Bukhari. Walaupun beberapa hadis mu'allaq ini lemah, tapi dia tidak menjadikan Sahih Bukhari lemah. Sebab apa? Sebab Al-Imam Al-Bukhari, nama kitabnya Al-Jami'us Sahih, yang menghimpunkan hadis sahih. Jadi apabila Imam Bukhari tulis sanad penuh, maka itu termasuk dalam isi kandungan kitabnya. Apabila dia tuliskan beberapa hadis, dia tak letak sanad ataupun sanad dia terputus, dalam kes itu Imam Bukhari bukan bermaksud nak menjadikan itu sebahagian daripada hadis bab. Itu dia bawa sekadar untuk sokong bab itu, nak bagi kita faham maksud bab itu. Ala kulli hal, itu sedikit sebanyak tentang ulumul hadis yang kita bincang, sebagaimana kita selalu bincang dalam kelas-kelas kita sebelum ni. Oh, banyak cerita. Saya ingat bulan lepas saya dengan Haji Rusdan, kita ada lawatan, ada pembentangan oleh Syekh Syu'ib Al-Arnaud yang tulis tahqiq kitab ini di Qatar. Jadi perkongsian dia tentang syarah Sahih Muslim, tentang muqaddimah Sahih Muslim. Syu'ib Al-Arnaud, dia orang bacakan hadis lalu dia syarah. Kuliah dia ni orang yang hebat. Saya ingat di zaman ini orang yang masih hidup dalam hadis, yang masih hidup, orang yang paling alim yang masih hidup, mungkin dia antara yang paling alim. Kalaupun bukan yang paling alim, tapi paling banyak melakukan tahqiq yang masih hidup adalah dia. Dia sebut semua kitab dia tahqiq, melainkan Musnad Tayalisi yang belum. Ini antara salah satu kitab yang Syu'ib Al-Arnaud tahqiq. Cuma bila dia bentang, tak ramai orang. Ada dalam tak sampai 100 orang ada kot. Lebih kurang itulah. Semua imam ke? Imam-imam masjid, bilal-bilal masjid datang. Ini ilmu. Satu gipak yang penting untuk kita tahu, ini ilmu. Kalau kita tengok penceramah kan, tak kira lah penceramah tu ikut sunnah ataupun penceramah tu tak ikut sunnah, ataupun penceramah tu sufi, apa pun. Biasa kalau dia ni tukang cerita, ramai orang akan dengar. Sama ada dia bercerita dalam bahasa Arab ataupun bercerita dalam bahasa Inggeris, ramai orang akan dengar. Sebab orang mencari cerita. Cerita itu membuatkan orang tertarik. Qisas bukan semua sesat, walaupun para sahabat keras terhadap mereka. Ada di antara mereka yang bagus dalam ilmu. Kan kalau kita dengar ceramah-ceramah Mufti Meng dan sebagainya, mereka bagus. Ilmu mereka bagus, jaga hadis sahih dan sebagainya. Tetapi kerja mereka apa? Motivasi. Jadi ramai orang dengar. Tetapi ahli ilmu, Syu'ib Al-Arnaud, ahli ilmu, bila dia cakap, sikit je orang. Sebab ilmu hanya dicari oleh orang yang mahukan ilmu. Tak ada benda lain yang membuatkan orang datang kepada majlis ilmu melainkan orang nak ilmu. Tapi kalau ceramah ramai-ramai ni, orang datang sebab dia menarik orang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang mencintai ahli ilmu dan sentiasa menuntut ilmu. Baik, hadis ini.
Abu Tha'labah Al-Khushani, dia adalah seorang sahabat Nabi yang para ulama berbeza pandangan tentang namanya. Banyak pandangan tentang namanya. Antara yang masyhur adalah Jurhum bin Nashib. Jurhum bin Nashib Abu Tha'labah. Sebahagian ulama kata namanya Jurthum bin Lashib. Ini bukan nama Arab, nama yang Arab tak biasa pakai. Tapi orang banyak berbeza nama dia. Banyak pandangan tentang namanya. Sehingga sebahagian ulama kata Abu Tha'labah ni, dia hanya dikenali dengan, panggillah dia Abu Tha'labah Al-Khushani. Sebab banyak sangat nama dia, orang berbeza pandangan. Dia adalah sahabat yang bersama-sama dalam perjanjian Hudaibiyah, yang berbai'ah di bawah pokok, yang mana Nabi SAW menjamin semua orang yang bai'ah mereka masuk syurga. Semua orang yang berbai'ah pada ketika itu. Mungkin kita cerita sebelum ni bagaimana berlaku perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Cuma Nabi confirm yang berbai'ah ini semua orang masuk syurga. Dia salah seorang daripada mereka. Dan Abu Tha'labah juga sebelum daripada Khaybar, Nabi hantar dia untuk pergi dakwah kepada kaum dia, dan dia dakwah kepada kaum dia, mereka masuk Islam. Ramai di antara kaum dia yang masuk Islam. Abu Tha'labah Al-Khushani juga dikenali sebagai seorang sahabat yang zuhud. Kalau kita baca tentang orang yang zuhud, kita dah lalu sahabat-sahabat sebelum ni kan, Abu Darda, bila kita baca kisah dia, dikenali sebagai orang yang zuhud. Dengan segala perbuatan dia dan sebagainya, dia dikenali sebagai orang yang zuhud. Abu Dhar Al-Ghifari, kita baca banyak kali, juga orang yang zuhud. Salah seorang daripada mereka juga Abu Tha'labah Al-Khushani, sahabat yang zuhud. Sehingga Abu Tha'labah dalam beberapa perkataan dia disebut bahawa apabila orang menjadikan hidup dia semata-mata untuk beribadat kepada Allah, Allah akan cukupkan urusan dunia dia. Para ulama tak setuju, sebahagian ulama mengkritik, sebab bekerja dan mencari rezeki itu adalah sebahagian daripada ibadat. Tapi Abu Tha'labah punya pandangan, kalau orang tu dia tumpukan hidup dia, dia beribadat sahaja kepada Allah, dengan betul-betul beribadat, maka rezeki akan datang kepada dia. Walaupun dia tak keluar mencari rezeki, Allah akan bagi kepada dia rezeki. Jadi Abu Tha'labah, dia kuat ibadat. Diriwayatkan dia pada setiap malam dia akan bangun, dia akan keluar, masih gelap, kemudian dia solat. Masih gelap, dia akan solat. Abu Tha'labah ketika hidup dia pernah minta kepada Nabi SAW, jadikan aku wali di tempat tertentu di Syam. Nabi pun bila dia minta, Nabi kata kepada para sahabat, kamu dengar tak apa dia kata? Atasma'una ma yaqul? Dengar tak apa dia kata? Sahabat kata, kami dengar. Apa yang pelik? Peliknya, zaman tu kota Syam belum dibuka. Zaman Nabi belum buka Syam lagi. Tetapi Abu Tha'labah minta kepada Nabi SAW, jadikan aku wali di tempat itu. Lalu Nabi pun kata, okey, aku bagi kau jadi wali. Sehinggalah di zaman Umar, apabila Syam dibuka, dia pergi ke situ dan dia duduk di situ. Jadi sejak zaman Nabi dia minta untuk pergi ke Syam, dan dia kekal di Syam sehingga dia meninggal dunia. Abu Tha'labah dia pernah berdoa. Dia duduk dengan sahabat-sahabat dia, bila dia tengok orang mati, ramai orang mati dalam keadaan tercekik. Tercekiklah orang mati, nafas terakhir dia tersangkut. Abu Tha'labah kata, aku harap mudah-mudahan apabila Allah cabut nyawa aku, Allah tak cabut nyawa aku seperti nyawa kamu dalam keadaan tercekik. Dan apabila Abu Tha'labah meninggal dunia, Al-Zahabi sebut dalam Siyarul A'lam Nubala, ketika dia solat waktu malam, anak dia mimpi dia meninggal. Apabila anak dia mimpi, anak dia bangun, anak dia pergi ke mak dia, tanya, mana pergi Abu Tha'labah? Mak dia kata Abu Tha'labah tengah solat. Jadi anak perempuan dia dengan mak dia pergi ke Abu Tha'labah. Ketika itu dia tengah sujud, mereka kejut dia dan dia telah meninggal dunia. Jadi ini seorang sahabat Nabi yang mulia, yang kuat ibadat, Abu Tha'labah Al-Khushani. Baik, berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini, walaupun sanadnya bermasalah, sanadnya terputus, tetapi ada beberapa jalan lain yang menguatkan hadis ini. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Abu Darda. Nabi SAW bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi
fahuwa halal. Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya itu adalah halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Apa yang Allah haramkan dalam kitabnya itu haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun. Apa yang Allah diamkan, Allah tinggalkan, maka itu adalah dimaafkan. Faqbalu minallahi afiyatah. Maka terimalah kemaafan yang Allah beri kepada kamu. Fa innallaha lam yakun la yansa syai'an. Kerana Allah tidak lupa sesuatu benda. Maksudnya kalau benda tu Allah tak tulis, Allah tak turunkan dalam Al-Quran, Nabi tak sebut, bukan kerana Allah lupa. Kalau tak jumpa juga, kita jangan cari benda, nak bagi ada juga. Kata Abu Darda dalam hadis, Abu Darda, Nabi SAW sebut, itu adalah afun, kemaafan. Faqbalu minallah afiyatah. Apa sikap kita? Bila Allah maafkan, terimalah kemaafan daripada Allah. Kamu jangan cari dan jangan tanya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sama juga. Salman pernah kata, al-halal ma ahallallahu fi kitabihi. Halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya. Wal haram ma harramallahu fi kitabihi. Haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Yang Allah tak sebut apa-apa, itu termasuk dalam bab yang Allah maafkan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Ibnu Abbas dia kata, orang dulu di masa jahiliyah, mereka ada adat mereka. Mereka di masa jahiliyah ada makanan yang mereka makan sebab mereka makan. Ada makanan yang mereka tinggal disebabkan mereka tak suka. Ataupun mereka anggap benda tu keji, mereka tinggal. Adat jahiliyah. Lalu kata Abu Hurairah, faba'athallahu nabiyyahu. Dalam keadaan itu, Allah mengutuskan nabinya. Wa anzala kitabahu. Dan Allah menurunkan kitabnya. Wa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Dengan nabi dan juga kitab, Allah menghalalkan yang halal dan Allah mengharamkan yang haram. Dan apa yang Allah diamkan, Allah tak sebut, itu adalah benda yang afun, dimaafkan. Ataupun benda yang kamu tidak diambil kira, kamu tinggalkan kalau itu lebih baik. Itu berkaitan dengan hadis. Hadis ini dia mengandungi 4 benda. Satu, faraid, kewajipan. Maksudnya benda yang kita mesti buat. Yang kedua, maharim, benda-benda yang haram, yang mesti kita tinggal. Yang ketiga, hudud, batasan yang kita tak boleh nak langkau lebih daripada batasan itu. Yang keempat, maskut, benda yang Allah diamkan. Maksudnya benda tu dimaafkan kepada dia. Sebab itu kata Abu Bakar bin As-Sam'ani, dia kata hadis ini adalah hadis yang merangkumi semua bab agama. Dalam agama hanya ada 4 benda ni je. Satu, kita mesti buat. Yang kedua, kita jangan buat. Yang ketiga, batasan-batasan yang kita tak boleh nak langkau. Dan yang keempat, benda yang Allah tak sebut apa-apa. Jadi sebab itu kata Sam'ani, hadis ini merangkumi semua bab agama. Sebahagian ulama' mereka menyebutkan bahawa sesiapa yang beramal dengan hadis ini, wajiblah ke atasnya mendapat pahala. Dan selamatnya dia daripada iqab ataupun hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya siapa yang dalam hidupnya dia menjadikan hadis ini panduan. Dalam hidupnya, apa sahaja yang Allah wajibkan, dia tak pernah tinggal. Dia tahu benda tu Allah wajibkan, dia tak tinggal langsung. Dia tahu benda tu Allah haramkan, dia tak buat. Dia tahu ini garis pemisah antara boleh dengan tak boleh, dia tak langkah pergi ke tempat yang tak boleh. Dia tahu benda ni Allah tak sebut, dia pun tak tanya. Siapa yang ada 4 sifat ni dalam hidup dia, dia berjaya. Wajiblah dia mendapat syafaat, wajiblah dia mendapat thawab, dan juga bebas daripada uqubah. Maksudnya keempat-empat benda ni asalnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berbeza dengan sifat ni apa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia sebut dalam Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali dalam kitab Ihya, dia bahagi 4 benda. Satu, ibadat. Yang kedua, adat. Yang ketiga, munjiat. Munjiat ni benda yang menyelamatkan manusia. Yang keempat, muhlikat, benda yang menghancurkan manusia. Kata Al-Ghazali, salah satu daripada muhlikat yang menghancurkan manusia adalah ghurur. Ghurur adalah sifat di mana manusia tertipu. Sifat di mana manusia dia ditipu oleh sesuatu. Apabila dia merasakan bahawa timbangan akal dia itu cukup untuk menentukan apa yang dia kena buat, apa yang dia kena tinggalkan, apa yang dia tak boleh langkah, akal dia dah cukup, ataupun nafsu dia telah cukup, itu namanya ghurur. Dan sesiapa yang dijangkiti ghurur, rosak hidup dia. Tak ada lagi benda yang boleh menyelamatkan dia daripada benda-benda yang haram. Sebab timbang dia rosak. Timbangan dia telah tidak tepat. Jadi itu salah satu penyakit. Jadi sesiapa yang dia amal dengan hadis ini, ghurur tak ada dalam jiwa dia. Timbangan dia betul. Tuan-tuan, buat ibadat. Kadang-kadang kita buat ibadat dalam keadaan kita letih. Kan kita kadang-kadang mungkin beberapa benda kita tak suka. Bukan kita tak suka, benda tu menekan kita, susah. Puasa mungkin, solat mungkin mudah bagi kita, tapi nak puasa kita kata berat. Zakat, kita nak keluar duit kita rasa berat. Nak kumpul duit tak berat pula, nak keluar tu rasa berat. Tetapi selagi mana kita keluarkan juga, timbangan kita betul. Perasaan kita bermasalah. Kalau perasaan kita bermasalah, kita tak rasa halawatul iman. Kemanisan iman kita tak rasa, sebab kita rasa pedih. Begitu juga dengan sebahagian maksiat. Kita tak buat maksiat tu, kita rasa ruginya aku tak buat, orang lain buat. Timbangan kita betul. Sebab timbangan kita tinggal benda tu sebab dia haram. Tetapi jiwa kita tidak iqtina'. Jiwa kita tidak rasa suka ataupun tenteram dengan syariat. Jiwa kita bermasalah. Tetapi yang menimbang hidup kita tu okey lagi. Apabila manusia di tahap tu, dia masih lagi okey. Dia tak kena ghurur. Tetapi bila manusia dia sampai ke tahap betul dan salah bukan lagi ditentukan oleh neraca agama, itu penyakit paling buruk. Menjadikan pada dia, apa dia nak dia buat, apa dia tak nak dia tak buat. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu diumpamakan seperti binatang, bahkan lebih berat daripada binatang. Yang pertama, farada fara'idha fala tudayyi'uha. Allah mewajibkan perkara yang wajib, janganlah kamu tinggalkan. Ulama berbeza pandangan. Wajib, fardu dan juga wajib sama atau tidak? Ini perbahasan yang macam kita sebut tadi, Ibn Rajab dia suka bawa perbahasan-perbahasan yang terlalu mendalam. Pada pandangan Al-Imam Syafi'i, wajib dan fardu adalah sama. Wajib, kalau kita kata wajib maksudnya fardu. Kalau kita kata fardu maksudnya wajib, sama. Abu Hanifah rahimahullah, pada pandangan dia, fardu artinya benda yang datang dengan dalil-dalil yang qat'i. Dalil-dalil yang orang tak boleh berbeza pandangan, itu fardu. Wajib pula benda yang datang dengan yang tidak qat'i, ada ruang berbeza pandangan. Bezanya apa? Bezanya ikut pandangan mazhab Hanafi dan sebahagian pandangan mazhab Hanbali. Kalau orang membantah benda wajib, dia belum kafir. Sebab ada ruang untuk berbeza pandangan. Kena dengar dulu, sebab apa dia bantah benda wajib. Kalau dia bantah sebab dia kata pada pandangan aku yang ni tak wajib, dia tidak dikira kafir. Tetapi kalau dia bantah benda fardu, dia bantah salat, dia bantah puasa, dia bantah haji, dia kafir. Ini pandangan siapa? Pandangan Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang membezakan antara fardu dan juga wajib. Jadi maksudnya wajib itu, fardu itu apa? Nas mesti sahih, nas mesti maqtu'. Sama ada Al-Quran ataupun hadis-hadis yang tak ada siapa bantah, maqtu'. Dan juga maksudnya mesti sarih.
Maksudnya mesti jelas. Dalam kes itu, ikut mazhab Hanafi, itu fardu. Siapa bantah, dia kufur. Tetapi kalau nas dia sahih, maksud dia tak jelas, dalam kes ni dikira apa? Dia dikira wajib. Ada ruang berbeza pandangan. Bila ruang berbeza pandangan, saya nak cerita sikit tentang hudud. Ada orang, mereka kata, mereka persoalkan Nabi SAW menghukum rejam perempuan berzina disebabkan pilihan Nabi kah ataupun hudud? Kan orang persoalkan. Jadi kalau orang terima persoalan ni, maksudnya apa? Merejam perempuan berzina tu hukumnya ikut mazhab Hanafi dia wajib, dia tak fardu. Sebab dalilnya terbuka untuk berbeza pandangan. Tapi tuan-tuan, dalam bab-bab begini kita kena faham, menilai benda itu ada khilaf ataupun tak ada khilaf bukan ikut perkataan siapa pun boleh. Bukan ikut huraian sesiapa sahaja. Dia mengikut huraian ulama yang mu'tabar. Ikut dalil Al-Quran, Sunnah dan ulama yang mu'tabar. Bukan kalau kira siapa pun boleh, senang lah. 700 tahun, 800 tahun, semua orang sepakat ini wajib. Tiba-tiba tahun ke-900 ada orang datang, dia kata, ini tak wajib kot. Itu bukan khilaf namanya. Ataupun 1000 tahun, semua orang sepakat ini salah satu daripada hukum hakam agama. Tahun 1200, datang seorang, dia kata, tak kot, ini khilaf kot. Itu khilaf yang tak diterima. Orang kena faham. Kita jangan kata, ada ulama sebut ini khilaf. Tak, dia bukan begitu. Betul ada khilaf, tetapi khilaf itu dikira. Dari mana datang khilaf itu? Apabila para ulama bersepakat, ijma', sepakat mereka di atas satu pandangan, datang seorang, berapa lama selepas tu dia datang, dia sebutkan ini khilaf kot, itu khilaf tak diterima. Saya nak sebut bab rejam sebab ini bab yang penting. Umar radhiyallahu anhu, sampai Umar kata, kalaulah aku takut orang akan kata aku tambah ayat Quran, aku akan letak ayat tu. Orang tua berzina, laki dan perempuan, maka bunuhlah mereka. Nakalan minallah. Jadi itu berkaitan dengan wajib dan juga fardu. Wajib ikut mazhab Hanafi, segala yang diwajibkan yang ada ruang untuk berbeza pandangan, bukan maktu'. Tetapi ikut mazhab Syafi'i, wajib dan fardu membawa maksud yang sama. Begitu juga rukun dengan wajib. Dalam solat, ada benda yang ikut mazhab Syafi'i. Dalam solat, benda-benda rukun adalah yang wajib. Wajib dan rukun dalam solat sama. Jadi kalau orang kira yang belajar fiqh kan, mereka sebut rukun solat ada 13. 13 benda tu wajib. Maksudnya, selain daripada 13 perkara itu, kalau orang tak buat, dia tak berdosa. Ataupun solat dia tak batal. Ikut mazhab Hanafi, dalam solat ada beza juga antara benda yang wajib dan juga rukun solat. Antara bezanya apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, rukun solat. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang sedang daripada Al-Quran. Itu rukun. Membaca suratul Fatihah dalam solat, pada mereka itu bukan rukun solat dalam mazhab Hanafi. Jadi maksudnya kalau dia tak baca Fatihah, dia baca surah lain, solatnya sah. Tapi dia telah melanggar perintah Nabi SAW. La salata liman lam yaqra la salata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Atau kama qala Nabi SAW, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada solat bagi mereka. Maksudnya dia telah berdosa, tetapi solatnya tidak batal. Sebab itu adalah bukan rukun. Rukunnya membaca Al-Quran. Dia baca ayat lain pun dah memadai bagi dia. Baca Bismillah dalam solat, wajib ke tak? Bismillah sebelum Fatihah. Okay, ini juga satu masalah yang menarik untuk dibincangkan. Kita kalau pergi Masjidil Haram kan, Masjidil Haram kita tengok imam berbeza. Ada imam, dia baca Bismillah, kita boleh dengar dia bisik Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia baca Alhamdulillah kuat. Ada imam,
yang kita tak dengar dia baca, tapi kita tahu dia baca sebab dia ada macam selang masa sikit. Sebelum dia baca Fatihah, dia ada macam berehat sekejap, dia baca Fatihah. Jadi kita pun fikir mungkin dia baca. Ada imam, dia terus baca Fatihah. Kita fikir-fikir, kalau ikut intonasi bacaan dia, macam tak ada ruang nak baca Bismillah dah, terus start Fatihah. Jadi ini bab yang ulama khilaf juga. Bismillah wajib tak? Khilaf dia sebab apa? Sebab Bismillah itu termasuk ayat dalam Al-Fatihah ataupun tidak. Ikut mazhab Syafi'i, Bismillah adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Maksudnya kalau kita tak baca Bismillah dalam mana-mana rakaat sebelum Fatihah, solat kita tak sah. Sebab apa solat tak sah? Sebab rukun tak sempurna. Seolah-olah kita buang satu ayat daripada Al-Fatihah. Itu mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Maliki, Bismillah bukan satu daripada Al-Fatihah. Maksudnya Bismillah tu di luar Al-Fatihah. Ulama sepakat yang Bismillah 7 ayat. Itu sepakat. Tak ada orang beza. Tapi bezanya, Bismillah termasuk ke tak? Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Ikut mazhab Maliki pula, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 juga. Tapi mereka berbeza. Bismillah masuk ke tak? Tuan-tuan rasa masuk ke tak? Jadi mujtahid sekejap. Masuk ke tak rasa? Bismillah. Masuk ke tak? Khilaf juga kita lah. Sebagaimana ulama khilaf, kita pun khilaf juga. Masuk ke tak masuk? Saya pun tak tahu. Lama saya duk fikir masuk ke tak masuk. Sebab hujahnya hampir sama kuat. Sehinggalah apabila saya baca ulasan Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi. Ini dia, kalau kita baca buku orang yang ikut mazhab, semua orang akan kuatkan mazhab dia last sekali. Walaupun dia namakan buku dia Khilaf Mazhab, Perbezaan 4 Mazhab. Kan kalau kita baca Al-Mughni, last sekali mazhab Hanbali lah kuat. Kalau kita baca apa nama Al-Hawil Kabir, memang mazhab Syafi'i lah. Buku-buku penulis mazhab Syafi'i itu Nawawi dan sebagainya, last sekali mazhab Syafi'i lah kuat. Ibnul Arabi, dia seorang bermazhab Maliki. Tuan-tuan kena beza. Abu Bakar Ibnul Arabi, sebelum Arabi ada alif lam, Ibnul Arabi, dia adalah alim dalam tafsir, alim mazhab Maliki, orang yang dihormati. Tetapi seorang lagi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Muhyiddin Ibnu Arabi, dia tak ada alif lam sebelum Arabi. Dia ni ahli falsafah yang membawa idea wahdatul wujud, yang dikafirkan oleh ramai di kalangan ulama Islam. Tak apa, saya jangan cerita tentang. Kata Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran, pandangan yang paling kuat di dalam bab ini adalah Bismillah tidak termasuk ayat Al-Quran. Alasannya apa? Alasannya Al-Quran adalah mutawatir. Maksudnya, nama kata Al-Quran, semua orang mesti sepakat. Kalau ada orang beza pandangan tentang sesuatu ayat, ini termasuk ke tak masuk? Termasuk ke tak termasuk? Maka itu bukan mutawatir. Itu khilaf. Jadi, kata Ibnul Arabi, Al-Quran tidak menerima khilaf. Kalau sesuatu itu orang khilaf tentangnya, dia bukan ayat Al-Quran. Sebab yang dinamakan Al-Quran mestilah diriwayatkan dengan mutawatir, semua orang sepakat. Melainkan kalau sedikit orang beza pandangan, itu tak apalah. Beberapa orang yang mungkin tak sampai ilmu kepada dia, itu cerita lain. Sebab sebahagian daripada sahabat mereka kata mu'awwidatan, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas bukan Al-Quran. Itu jampi ataupun ruqyah. Itu pandangan seorang ataupun dua. Yang lain semua setuju itu Al-Quran. Dan Nabi baca dalam solat witir, tak ada masalah. Tetapi Bismillah sebelum Al-Fatihah, orang berbeza pandangan. Jadi kata Ibnul Arabi,
ini menunjukkan yang paling kuat dia bukan sebahagian daripada ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah, dalam ayat lain adalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ada. Tetapi sebelum Al-Fatihah, itu alasan Ibnul Arabi untuk kata dia bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Maknanya kalau ikut mazhab Maliki, tak baca bismillah sebelum Fatihah, solatnya sah. Tetapi ikut mazhab Syafi'i, tak baca Fatihah sebelum tak baca bismillah sebelum Fatihah, solatnya tak sah. Imam dan makmum berbeza pandangan. Semua orang ikut mazhab masing-masing. Imam tak baca bismillah ataupun baca pelan, makmum baca kuat, kedua-dua mereka sah. Jadi ini bab perbezaan pandangan di kalangan ulama. Antara benda yang ulama beza pandangan juga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Imam Malik dan juga sebahagian ulama kata dia wajib mencegah kemungkaran. Tetapi Al-Hasan, dia pandangan dia berbeza. Al-Hasan kata dia tak wajib. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar kepada Bani Israel. Dan mereka tak dapat buat, ramai di kalangan mereka diadab. Jadi ke atas umat Muhammad, kata Al-Hasan, dia tidak diwajibkan, laisa bi fariḍah, tidak fardu. Maksudnya siapa yang buat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dia dapat pahala. Tapi kalau dia tak buat, ikut pandangan dia, orang tu tidak berdosa. Dalam hadis Nabi SAW sebut tentang iman yang paling lemah, apa dia? Dengan jantung dia. Pertama dengan tangan dia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa di antara kamu yang melihat benda mungkar, halang dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Dia tak mampu nak guna tangan, dengan lidah dia. Dia beritahu, ini haram, tak boleh buat. Dia tak mampu nak tarik benda haram daripada orang, cukup sekadar dia beritahu, kau nak buat, kau buat, tapi aku beritahu, ini haram. Fa illam yastati', nak cakap pun tak boleh. Yang duduk tu tinggi sangat kedudukan dia, dia takut. Fa bi qalbihi, dengan jantung dia. Aku tak boleh kata apa hari ni, tapi aku memang tak setuju. Wa dzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Kalau dengan jantung pun dia tak rasa apa, aku rasa tak apalah, kita beza pandangan. Kau nak buat, buat. Aku tak mau buat, sudah. Kubur kau jaga, kubur aku jaga. Kau buat urusan kau, aku buat urusan aku. Yukhsha an la yakuna 'indahu iman. Ditakuti bahawa tidak ada iman kepadanya. Jadi balik kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Ishaq bin Rahawayh, huwa wajibun illa an yukhsha 'ala nafsihi. Dia wajib, melainkan orang yang takut ke atas dirinya, dia tinggalkan. Kata Al-Hasan, dia tidak diwajibkan. Siapa yang buat, itu ruang kebaikan untuk dia. Jihad juga ulama berbeza pandangan. Berjihad. Kata Imam Ahmad, al-ghazwu wajibun 'ala an-nasi kullihim ka wujubil hajj. Keluar berperang itu wajib ke atas semua orang, sebagaimana wajib ke atas mereka pergi haji. Fa idza ghaza ba'duhum ajza'a 'anhum. Kalau tak semua orang pergi, sebahagian orang saja yang pergi, maka keseluruhan mereka terselesai. Dianggap sempurna bagi 10 orang. Wala budda lin-nasi minal ghazwi. Tidak boleh tidak, mesti manusia kena perang bila sampai tuntutan untuk berperang. Maksudnya ini apa? Ini fardu kifayah. Ada fardu yang atas jiwa, ain. Setiap seorang kena buat. Solat, haji, zakat. Zakat taklah tak mampu, tak payah. Tapi semua orang kena. Ada fardu kifayah. Kifayah maksudnya kalau ada orang dah buat, itu telah memadai. Yang serang Lahad Datu 200 orang, 2000 orang, 20 juta rakyat Malaysia pergi perang, lingkuplah, mati orang tu. Dia tak perlu macam tu. Ada sebahagian orang yang keluar, pertahankan wilayah dia, semua orang selamat. Tapi kalau sampai tak ada siapa pun keluar pergi perang, semua orang berdosa. Itu fardu kifayah. Wajib atas jamaah. Ulama sebutkan mandi jenazah sama juga.
semua orang satu kampung nak mandi jenazah, jenuh jenazah tu, tukar colour jenazah. Semua orang bagi mandi seorang sikit. Dia bukan begitu. Wajib mandikan jenazah, wajib. Tetapi banyak mana yang wajib sampai jenazah itu termandi, telah dimandikan. Kalau jenazah itu tidak dimandikan, semua orang berdosa. Ada seorang Tok Adi, orang kata, kita tengok gambar Tok Adi, apa ni? Apa nama ni? Saya mesti tak tengok. Saya pun tak tengok tak. Tapi orang tulis kat Facebook, baca je lah kaki Facebook. Di Malaysia tempat paling banyak penjahat kampung Tok Adi tu. Dia ni, Tok Adi kan nama dia? Yang Nasir Pidangkan ni, Tok Adi Kubok ni. Tuan-tuan tak ambil tahu tu kan. Kalau dia cerita dia, kalau tak silap saya cerita dia. Jenazah bertukar, jenazah tu jadi tu, jenazah tu jadi ni. Semua orang mati yang jahat-jahat ni jadi macam-macam. Jadi tiap-tiap minggu ada saja orang jadi. Sebab tu orang kata kampung paling banyak penjahat, kampung dia lah. Dan kampung paling banyak hukuman di dunia, kampung dia juga. Semua jadi kat jenazah. Jadi begitu juga. Selagi ada orang, balik kepada cerita kita, ada orang yang menyelesaikan urusan ini, semua orang terselamat. Kalau tak ada orang, semua orang berdosa. Seterusnya, berkaitan dengan benda yang wajib, perkataan wajib ni, para ulama, kalau kita tengok sebahagian daripada perkataan para ulama, mereka berbeza. Sebahagian daripada mereka, kalau kita lihat, mereka agak keras ataupun susah untuk menggunakan perkataan wajib. Begitu juga perkataan haram. Terlihat tingkah laku ulama jelas, mereka susah untuk menggunakan perkataan itu. Sebab itu orang tanya kepada Imam Ahmad, apa hukum menggabungkan di antara dua adik-beradik dalam milkul yamin? Kahwin tak boleh. Kahwin dengan kakak dengan adik satu masa tak boleh. Kalau seorang dah mati ataupun seorang dah bercerai, boleh dah. Satu masa tak boleh. Tentang milkul yamin, ambil hamba, kakak dan juga adik dalam masa yang sama dan dia bersama dengan kedua-dua orang. Orang bertanya kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, la aqulu haram walakin yunha anhu. Aku tak kata ini haram, tetapi ini dilarang. Dilarang daripada melakukannya. Ini sikap wara' para ulama. Jadi maksudnya kalau kita tak pasti ataupun benda ni membawa kemungkinan, jangan mudah mewajibkan dan juga jangan mudah mengharamkan. Ar-Rabi' ibn Khuthaym, dia pernah sebut, la yattaqi ahadukum an yaqul ahallallahu kadza wa harramallahu kadza. Kata Rabi' ibn Khuthaym, hendaklah seorang daripada kamu berjaga-jaga daripada berkata Allah telah menghalalkan ini, Allah telah mengharamkan ini. Takut-takut apabila dia kata begitu, Allah akan jawab pada kadzabta, lam uhillu kadza wa la uharrimu kadza. Allah akan jawab pada dia, kau telah tipu. Aku tak wajibkan pun benda ni. Yang kau wajibkan ni, aku tak wajibkan pun. Yang engkau haramkan ini, aku tak haramkan pun. Allah sebut dalam Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Janganlah disebabkan lidah kamu, janganlah kamu katakan apa yang disifatkan oleh lidah kamu yang menipu, ini halal, ini haram. Sebab litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Itu akan menjadikan kamu telah cakap atas nama Allah sesuatu yang tipu, dakwaan palsu. Tuan-tuan, kalau kita ini jadi satu trend di kalangan orang agama. Kalau kita perasan kan, kadang-kadang cikgu-cikgu sekolah, benda yang orang tak pernah buat, masyarakat tak pernah buat, dia tak tahu hukum. Tapi bila orang tanya, murid-murid sekolah tanya, dengan mudah aja orang kata yang ni haram. Atas dasar apa dia kata haram? Sebab dia tak tahu boleh ke tak boleh.